Hari ini saya akan berkongsi satu lagi aplikasi yang boleh digunakan untuk menghasilkan video. Ya. Jadi untuk pagi ini saya menggunakan aplikasi Loom untuk merakam skrin ya, bagi tujuan tutorial pada pagi ini. Baik, kita berkenalan dulu dengan ProShow Producer. Ini ialah paparan awal ketika ProShow Producer kita buka. Okay. Sebaik ProShow Producer kita launch atau kita buka, maka ini ialah interface yang boleh dilihat oleh pengguna. Ya. Dalam keadaan ini, ProShow Producer memberi peluang kepada pengguna untuk membina video menggunakan 4 kaedah, iaitu pertama daripada blank show, kedua show template, ketiga wizard dan keempat existing file yang telah pun sedia ada. Jadi untuk hari ini saya hanya akan menyentuh pembinaan video menggunakan wizard, iaitu template ataupun theme atau tema yang telah disediakan oleh ProShow Producer. Jadi sebagai langkah pertama, kita klik pada wizard dan kita klik pada create. Okay. Seterusnya, continue to wizard. ProShow akan memaparkan apakah tema-tema, ya, tema-tema yang telah pun sedia ada untuk digunakan oleh pengguna yang diberi secara percuma. Okey, baiklah, katalah untuk hari ini, untuk tutorial kali ini, saya pilih tema kita ialah night out. Saya klik pada night out dan seterusnya saya klik pada continue. Okay, satu paparan baru akan dibuka. Dalam keadaan ini kalau kita lihat paparan kita ya, di sini masih kosong. Okay, kita akan mulakan langkah demi langkah untuk pembinaan video selepas kita memilih tema ataupun wizard yang kita sukai tadi. Okay, langkah pertama kita masukkan dahulu konten. Dalam keadaan ini saya akan gunakan gambar pegun ataupun still photo ya. Okey, contohnya katalah saya ambil beberapa gambar dari file yang telah saya sediakan. Katalah saya ambil file yang ini. Kemudian yang ini dan lagi ini dan ini. Katalah saya masukkan ada 5 gambar di situ untuk pembinaan video saya. Saya klik open. Okey, gambar-gambar yang saya pilih akan masuk ke ruangan di sini. Jadi inilah gambar-gambar yang akan kita gunakan untuk menghasilkan video yang bakal kita bina. Okey, langkah seterusnya kita lihat pula di bahagian ini. Ya, di button ini iaitu button add title. Tujuannya ialah untuk kita memasukkan tajuk di bahagian hadapan video kita. Kita klik pada add title. Satu paparan akan dibuka. Di sini kita boleh typekan tajuk kepada video kita. Contohnya katalah ni saya typekan tajuknya sebagai tempat menari. Okey. Saya klik pada OK. Dan tajuk kita pun dah masuk dalam ruangan bersama-sama dengan gambar kita tadi. Tapi bila kita lihat macam ni kedudukannya, tajuk berada di tempat kedua. Sedangkan pertama ni dah ada gambar. Jadi kita boleh tarik dan susun. Drag and drop. Dan tajuk kita dah berada di ruangan yang paling hadapan. Okey, seterusnya. Katalah pada gambar ni kita nak letakkan caption. Maka kita boleh klik pada gambar kat sini. Pada button di sini. Button yang ada gambar pen ni. Okey. Untuk gambar pertama contohnya katalah kita nak letak kat situ apa ya. Katalah kita katakan gambar 1. Kita klik pada OK dan caption itu muncul di sini. Nanti kalau tuan-tuan dan perempuan buat, letaklah caption yang bersesuaian. Janganlah letak nama gambar 1 macam ni. Ya, ni sebagai demo sahaja. Okey, seterusnya kita lihat pada bahagian di sebelah kanan. Ya, di sini. Ni pada ruangan ini ada satu button iaitu add music. Ini sekiranya kita mahu memasukkan music ataupun sound ataupun audio ke dalam video yang bakal kita bina. Saya ambil satu contoh ya.
Itulah saya ambil lagu sekejap. Katalah saya ambil muzik yang ni. Okey. Muzik akan dimasukkan di ruangan ini dan muzik inilah nanti akan digabungkan bersama-sama dengan gambar untuk menghasilkan video. Katalah kita dah pilih gambar yang sesuai, katalah kita dah pilih muzik yang sesuai dan kita juga telah memilih template ataupun wizard ataupun tema yang sesuai tadi. Dan kita dah berpuas hati dengan pilihan kita, maka seterusnya kita klik pada continue and preview. Okey. Jadi di sini ProShow akan mempamerkan kepada kita cadangan video yang bakal dibina. Setelah kita dah bersetuju, kita pun klik pada apply dan exit wizard. Ya. Okey, sekarang kita dah setuju dengan cadangan yang diberi. Kita pun apply dan exit wizard. Kalau kita lihat pada gambar kita ni tadi. Kita lihat semua gambar kita dah masuk. Ada timeline dah ada. Ni gambar 1, gambar 2 dan seterusnya. Dan di bahagian belakang. Dan sebelum tu kita tengok kat sini. Yang warna hijau ni. Ini ialah muzik yang kita pilih tadi. Ya. Atau kalau kita masih nak lihat, kita masih boleh play di sini. Itu kalau kita nak lihat semula lah. Okey, kalau kita lihat di bahagian bawah ini ialah muzik. Nampak tak kat sini ada bahagian yang halus, bahagian muzik halus di bahagian awal dan kemudian halus di bahagian hujung. Dalam keadaan ini sebenarnya ProShow telah pun membantu kita untuk fade in dan fade out muzik sesuai dengan kepanjangan ataupun tempoh video yang kita bina. Okey, ruangan di sini kalau kita lihat, ya, ini ialah cadangan waktu. Cadangan waktu yang digunakan ataupun cadangan waktu untuk paparan setiap slide. Kalau kita rasa 30 saat kat sini terlalu lama, kita masih boleh tukarkan jadikan kepada 20 saat contohnya. Katalah kat sini 24 saat terlalu lama, kita nak jadikan dia 14 saat. Jadi kat sini kita masih boleh adjust dan setiap kali kita adjust pada ruangan di sini, kepanjangan video juga akan berubah. Ya, contohnya kat sini kita tukar jadi 15 saat. Okey. Lepas tu, ni ialah gambar, cara gambar dipaparkan. Kemudian tu di belakang ini ialah background. Ni ialah yang terakhir di sini backgroundnya berwarna hitam. Katalah kita tak suka dengan warna hitam, kita masih boleh menukar background bagi setiap slide dengan cara double klik pada slide tersebut. Ya. Dan kita boleh tukar default background kat sini. Katalah kita tak suka warna hitam, kita nak ada warna lain. Katalah kita nak gradient ke, kita ambil gradient yang ni contohnya. Okey. Katalah kita nak masukkan caption, ucapan terima kasih. Okey, kita pun catat kat sini. Terima kasih, jumpa lagi. Okay. Dan perkara yang sama juga kita boleh buat sekiranya kita nak buat editing pada slide setting. Kita masih boleh ubah di sini. Ya. Slide sound kalau nak ada perubahan. Tapi dalam keadaan ini saya tak sentuh bahagian ni lah. Ya. Okey, dah selesai. Kita klik pada OK. Okay. Dan kita boleh preview semula video yang kita hasilkan tadi.
Okey, setelah kita dah berpuas hati, kita akan jadikan file, ya, kalau sampai setakat ini kita masih belum lagi jadikan dia sebagai video yang lengkap. Dia masih lagi dalam bentuk file brochure producer. Jadi untuk menjadikan dia video lengkap, langkah seterusnya ialah kita perlu publish untuk menjadikan video. Ada dekat sini ada button publish. Okey, kita klik pada publish. Okay, untuk publish kita diberi beberapa pilihan. Ya, sama ada kita nak hantar ke Facebook, YouTube dan sebagainya, dan untuk tujuan hari ini kita akan publish dalam bentuk video. Okey, video buttonnya di sini kita kira nombor 1, 2, 3, 4, 5 daripada kanan. Okey, klik pada video. Okey, satu paparan maklumat akan muncul. Ya, brosur akan memaklumkan kita tentang pertama, kualiti video yang akan kita hasilkan. Ya, sama ada 1080, 720, 480, 360 atau 4K. Jadi semakin rendah, ya, semakin rendah angka di sini menunjukkan semakin kurang kualiti bagi video yang akan dihasilkan. Contohnya yang terbaik kita pilih untuk 1080. Ya, untuk tujuan tutorial kali ini saya pilih video yang kualitinya 1080 Full HD. Okey, langkah seterusnya kita akan banner atau hasilkan video kita dengan cara menekan butang create. Ya, create, kita akan simpan atau namakan video kita tadi. Namanya ialah tempat menarik. Okay, dalam keadaan ini, satu perkara kita kena hati-hati, ya. Kita kena tahu kat mana kita simpan video kita supaya senang kita nak cari nanti. Ya, pada saya, kalau saya simpan di desktop dalam folder namanya Pro 1. Nama tajuk video saya ialah tempat menarik. Format video saya ialah berformat MP4 dan kita klik pada perkataan save. Dan proses render akan berlaku. Brosur akan laksanakan proses render. Proses ini akan mengambil sedikit masa. Semuanya bergantung kepada kepanjangan video, kualiti video dan kemampuan prosesor pada komputer ataupun pada laptop masing-masing. Jadi kita tunggulah sehingga proses render ini selesai. Jadi semasa render kita masih boleh melihat, ya, berapa peratus proses rendering tersebut berlaku, ya, pada bahagian ini. Ya, sekarang ni video saya telah pun 52% siap. Saya masih perlu menanti sehingga selesai 100%.
Okey, apabila proses render telah selesai, ProShow akan mengeluarkan satu mesej memberitahu kita bahawa video encoding telah pun complete dan kita tekan di sini pada button OK. Dah selesai di sini, bermakna video kita telah siap. Kita boleh lihat video yang kita hasilkan. Kita akan tahu kat mana kita simpan tadi. Saya simpan di sini. Ini ialah video yang saya hasilkan yang bertajuk tempat menarik. Ya, okay, kalau kita nak tengok macam mana videonya, kita boleh buka. Okey, itu ialah contoh bagaimana ProShow Producer dia boleh digunakan untuk menghasilkan satu-satu video. Okey, sekian perkongsian saya untuk hari ini tentang penggunaan ProShow Producer. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan bolehlah mencuba. Sekian, terima kasih.